Sinematografi ini ialah munculnya visual melalui terjemahan daripada sebuah naskah skrip. Sinematografi menetapkan dan menyokong keseluruhan penampilan dan suasana narasi dalam visual filem. Sinematografi adalah seni visual dan penceritaan visual dalam filem ataupun rancangan televisyen. Sinematografi merangkumi semua elemen visual di layar termasuk penataan cahaya, framing, komposisi, pergerakan kamera, sudut kamera, pemilihan jenis-jenis kamera, pemilihan lensa, warna. Jadi adalah tanggungjawab pengarah fotografi untuk memastikan bahawa setiap elemen ini padu dan menyokong sesebuah cerita tu. Sinematografi juga ada struktur membentuk seperti ada line perspektif, ada texture, ada color tone, mood, color temperature, pattern, symmetry, banyak lagi lah. Yang ini yang antara perkara-perkara yang akan dijadikan metafor, boleh jadikan mise en scène untuk sesebuah naskah, dan benda ni sebenarnya kena rancang untuk benda ni jadi bagi jadi dan dianya berkesan. Gunting kalah dengan batu. Batu kalah dengan kertas. Kertas kalah dengan gunting. Kaya ke, hebat ke, bijak ke, kalah dengan lawan sabar. Okey, tanggungjawab seorang pengarah fotografi adalah memilih gaya visual untuk filem. Pastikan dia punya decide konsep, style, dia punya look, mood dia. Bertanggungjawab terhadap kamera dan juga penataan cahaya dalam sesebuah filem. Mereka adalah orang yang bertanggungjawab untuk mencipta rupa, warna, penataan cahaya, tone. Dari awal lagi kena plan mise en scène, nak create metafor ke apa, dari awal lagi kita kena rancang. Selain itu, tugas seorang pengarah fotografi adalah untuk menerokai potensi visual setiap lokasi. Bila dah nampak baru apply untuk peralatan, pemilihan peralatan. Seterusnya kamera test akan diadakan berdasarkan kepada babak. Kita cuba seboleh-bolehnya kalau dapat di lokasi yang actual location. Tugas hakiki seorang pengarah fotografi adalah meningkatkan visi pengarah supaya apa yang nak dihasilkan itu menjadi sebuah karya yang bagus. Untuk menghasilkan sinematografi ataupun videografi yang baik, iaitu nombor satu, komposisi lah. Subjek di dalam framing tu, apa yang perlu ada dalam sebuah framing, yang tak perlu memang kena keluarkan, yang perlu kita kena masukkan. Komposisi shot sangat penting kerana setiap komposisi akan merujuk kepada setiap elemen yang akan ada dalam sebuah filem. Cara mendapatkan angle tu harus kena ada kerjasama dengan pengarah dan pemahaman tentang jalan cerita melalui skrip tadi. Pergerakan kamera juga sangatlah penting kerana ianya akan memberi kesan emosi dan ketegangan terhadap setiap babak untuk memberikan perspektif yang berbeza kepada penonton. Pemilihan lens juga penting juga setelah memahami skrip. Lepas tu sama juga bila dah tengok lokasi, ada kadang lokasi ada masalah sempit lah apa, jadi pemilihan lens kita boleh tentukan. Pengarah sinematografi harus mengambil kira size shot yang akan digunakan untuk membolehkan setiap shot mampu menyampaikan perubahan ekspresi pelakon dan juga situasi dalam sebuah filem. Tapi itu hanya sebagai guide lah. Kita bukanlah nak kata itu satu peraturan yang mesti ikut. Dia satu peraturan yang kita mesti tahu, itu je. Tapi bukan untuk
kita follow, maknanya tidak jatuh salah kalau kita nak ubah sikit-sikit. Bagi memastikan visi pengarah dapat disampaikan dengan baik semasa penggambaran, kerjasama sangatlah penting untuk menghasilkan sesebuah produk. Seperti director's team, art department, production design, termasuk production team juga, production side juga, sebab dengan ada kerjasama tu kita mudah untuk memperolehi hasil yang disepakatkan. Setiap department akan berbincang berkenaan dengan color palette, color scheme untuk menentukan tone dan visual yang bersesuaian dengan jalan cerita. Mencari jalan tengah, contohnya dengan cara penggunaan storyboard. Dengan adanya storyboard, setiap kerja akan lebih mudah. Pengarah fotografi akan menentukan penataan cahaya dan juga kerja-kerja kreatif lain dari segi teknikal bersama departmen lain dengan lebih senang. Tapi apa yang dipraktikkan di negara ini tak banyak production yang menggunakan storyboard sebagai kemudahan. Kebanyakannya yang masih menggunakan storyboardist saya nampak dalam iklan dan pembikinan filem. Wah, juara dan nak naik tocang nampaknya ya. Kita semua juara. Woi! Jangan asyik nak menyalak bukit aja. Ini bukan Dewan Rakyat. Kalau kerja setakat nak kerja, tu. Berok dekat hutan tu pun kerja. Subtek memang perlu wujud dalam genre seperti ini. Misteri itu boleh gerakkan dengan perwatakan setiap pelakon yang memainkan peranan masing-masing. Gerak kerja kamera juga akan memberi kesan maksud-maksud yang tertentu. Begitu juga dengan sudut pencahayaan. Komposisi shot yang dihasilkan sangat menyokong perjalanan cerita. Selain pada itu, berdasarkan shot yang telah dihasilkan, ini sangat selari dan menyokong blocking pergerakan artis. Dengar sini ya. Sesiapa yang nak kerja kilan dengan aku ni, kalau penting perut daripada kilan, berhenti jangan kerja. Hussein aku dah hentikan. Kita tengok Wak Dolik dengan Kolik. Semasa pertembungan antara mereka berdua, kita boleh nampak cara kemunculan Wak Dolik juga agak misteri. Perbualan antara mereka berdua membuat penonton berteka-teki tujuan mereka. Dan kita hanya tahu apa perancangan antara mereka berdua ni kalau kita tonton sampai akhir. Ini antara cara kita mengikat supaya penonton tumpu dengan jalan cerita ni dan duduk di hadapan kaca TV untuk ditonton sampai selesai. Ada satu kerja kamera yang membantu penceritaan. Wak Dolik duduk dekat tong-tong yang ada di situ, dia ternampak ada kaki di foreground shot tu yang peranan kamera telah digunakan untuk buat rack focus. Dia shift fokus dari muka Wak Dolik pindah kepada kaki Haji. Maka itu menarik minat Wak Dolik nak tahu siapa tu. Bila dapat tahu, kita boleh nampak reaksi Haji. Kau dengar sini. Kau tutup mulut kau. Reaction daripada Haji ni agak kita boleh nampak blur. Dia tidak berupaya untuk berbuat apa-apa. Subteknya hanya menceritakan terus. Dia tidak ada maksud di sebalik. Kalau kita cek maksud di sebalik tu, hati dia mesti ada rasa sedikit marah atau dendam ke. Cuma muka dia tu menimbulkan berbagai persoalan. Dalam sinematografi, ada 5 benda yang perlu dititik beratkan. 5C element of cinematography. Pertama, continuity, camera angle, composition, cutting point dan juga close up. Okey. Continuity
ataupun kesinambungan. Ini adalah satu perkara yang paling penting dalam penghasilan sesebuah cerita. Bagi contoh, kesinambungan dari segi penataan cahaya. Saya ada perasan ada satu scene di mana Nisa datang ke kilang untuk minta kerja. Waktu tu saya perasan dialognya mengatakan, okey, tak tengok ke cuaca kat luar tengah mendung, tapi bagi saya ada masalah di mana dialog dan juga persembahan visualnya tak seiring. Awak tengok kat luar, mendung. Kejap lagi hujan. Gerimis. Aku suka dengan gerimis. Dia romantik. Maknanya ada masalah dari segi continuity. Ini sangat penting sebab apa yang diucapkan daripada pelakon haruslah seiring dengan visual dan juga keseluruhannya, apa yang digambarkan dalam frame lah. Pencahayaan pun ada efek tentang continuity, kesinambungan. Begitu juga dengan gerak kerja kamera, itu pun ada efek. Kita boleh nampak dia punya masa-masa perdebatan antara Kolek dengan Nisa di satu sudut tu. Shot itu dibiarkan begitu saja, dia statik. Pengarah yakin dengan tanpa sebarang keratan di situ, lakonan dan penceritaan lebih masuk di sudut hati penonton daripada dia buat cutting yang kalau dialih sikit pun dia akan merosakkan gambar ni, ataupun kamera tu kalau digerakkan sikit ke atau dari sudut penyuntingan pula kalau dipotongkan sikit, tumpuan penonton akan alamak, dah terlari sikit, dia mungkin akan berlaku macam tu. Shot close up untuk action, reaction ni kurang dalam cerita ni. Waktu tu kita lihat shotnya profile, frontal shotnya, close upnya tak ada, kurang. So bagi saya sedikit ada masalah dari segi emosi kerana setiap shot, setiap camera angle, camera movement sangat penting untuk menyampaikan emosi supaya penonton di luar sana dapat merasai apa yang ingin disampaikan dalam sesebuah cerita. Dengan adanya shot-shot close-up seperti ini, dari segi editing, dari segi cutting point-nya juga akan berubah. Maknanya perspektif dan juga penceritaannya akan lebih beremosi. Dan aku nak ajak kau satu lagi benda. Sini. Sini! Cepat! Bagi saya itu adalah ending scene. Dan untuk menampakkan lagi tegangnya scene tu, shot close up daripada pelakon-pelakonnya sememangnya kita perlulah, dengan waktu ditikamnya apa semua, kita tak nampak detail tu. Saya ambil contoh kalau pisau tu lah, pisau yang dipegang oleh Kolek. Pisau yang dipegang oleh Kolek tu, kita mungkin boleh semasa ancaman daripada Kolek menuju ke Nisa tu, tangan dia terus menyelup ke poket ataupun mungkin di belakang poket je. Kamera terus tuju ke belakang Kolek dan fokus kepada barang yang dia nak ambil. Lepas tu baru kita reveal. Dia tarik keluar pisau dan follow pisau tu terus ke muka dalam keadaan tight ke muka Nisa. Baru kesinambungan untuk penceritaan telemovie Nisa itu akan lebih sampai. Kalau itulah punca cerita, elok benda tu ada satu shot yang tertumpu di situ, mana dengan shot yang lebih dekat lagi, dan shot tu terpaksa sama ada kamera dolly in masuk ke subjek tu ataupun kita straight cut kepada subjek yang nak ditunjukkan tu. Close up adalah salah satu elemen perlu gunakan sebaik mungkin dari segi pemilihan shot, angle, kamera yang bersesuaian untuk menambahkan lagi impact sesebuah scene. Ada apa, bos?
Aku nak kau perhatikan kelok. Apa aku pula yang kena? Sebab permainan dia halus. Pencahayaan sememangnya sangat penting untuk menyokong latar cerita ni sendiri. Sebelum shoot, waktu pre-pro kita dah boleh setkan tone dan visual yang macam mana yang kita nak untuk telefilm ni. Direction ni macam mana bersesuaian dengan jalan cerita, dengan genre dia sendiri. Alhamdulillah lah, secara keseluruhan saya boleh nampak ni sebuah dark movie ni. Filem yang low key light. Walaupun gelap tapi kita masih nampak. Kita jangan gelap tak nampak. Kita nampak figure-figure yang berada dalam set. Boleh memang dianggap filem ni salah satu filem yang baiklah untuk dari sudut sinematografi dia. Kan datang akhir Disember. Okey, kategori Videografi drama drama terbaik. Siapa agaknya? Wah, itu dia. Pemenangnya ialah Nasaruddin Ahmad Kamal untuk Nisa. Tahniah. RTM menang anugerah skrin, bukan senang. Tapi sekarang dah banyak perubahan, kita boleh tengok chemistry. Kita ambil lah sinematografer tu pasal dia akan betul-betul akan mampu mengangkat telefilm tu. Kita kena pilih siapa yang betul-betul layak. Siapa yang betul-betul layak untuk kata telefilm Nisa ni. Kalau pemilihan kita dapat tahu ini sinematografer yang lebih kepada genre cerita-cerita seram, horror atau misteri, thriller. Kita tahu ini sinematografer yang ada sentuhan ajaib lah untuk dan sangat berkesan. Sebab untuk bekerja, kita kena ada chemistry. Supaya kita tak bercanggah pendapat, tak bermasam muka. So apa yang dibincangkan dapat ditunaikan. Dalam hal ni, Syamuddin Ahmad dan juga Cik Nasaruddin, saya rasa mereka ni ada chemistry. Kerana saya lihat konsistensi komposisi shot daripada awal sampai akhir, dia terjaga, kemas. Pada pendapat saya juga, konsistensi ni membawa tuah kepada pengarah fotografi. Tahniah, menang ASK 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penerbitan RTM, kepada penerbit Syam yang menjayakan. Terima kasih Syam. Dan semua kru RTM. Sekian, terima kasih. Tahniah kita ucapkan. Itu dia. Kalau kita sebut dalam mise en scène lah, mise en scène ada beberapa elemen dalam tu. Dan salah satunya adalah set and location. So, pada pendapat saya, pemilihan lokasi Kilang Arang, Kuala Sepetang ni sangat menarik dan bersesuaian dengan latar cerita. Dia memenuhi sifat, memenuhi rasa tuntutan skrip tu sendiri. Rasa misteri tu sangat membantu bila kita dapat lokasi-lokasi yang macam ini. Ini yang pemilihan lokasi itu sudah menguatkan lagi jalan cerita dan meyakinkan penonton. Kita pun nampak dalam babak teli ni ada babak ada konfrontasi sikit dan siapa ni Haji dicampak ke sungai tu. Kononnya mereka ingat dia sudah mati dan kita perhatikan bila bot tu patah balik dengan melatar belakang dan melatar depan pokok-pokok yang mengerikan, apa semua, hutan. Gambar pun agak tak terang, kita boleh nampak agak suram. Itu semua akan memberi impak kepada jalan cerita. Kalau dalam telemovie Nisa ni, dia lagi mengangkat, disertakan dengan close up, cara pembuatan kilang tu sendiri, arang tu sendiri, mungkin akan menguatkan lagi cerita. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab dengan arang ni, dengan kilang arang ni, semua yang dalam tu bergaduh. Bergaduh sebab apa? Nak kuasa. Menggunakan elemen-elemen ada dalam kilang arang tu. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Oh,
kena faham lah yang kamera punya kemampuan dengan kamera pula kena maknanya sinematografer tu lah kena faham yang lakonan tu boleh sampai macam mana, boleh pergi sampai macam mana, dan itu dia punya first stage lah untuk bergerak jauh. Menjadi pengarah fotografi ni memang kita tahu tukang rakam rasa berada di belakang tabir. Okey, tapi yang akan keluar di kaca TV, di layar perak adalah pelakon. So, untuk menyenangkan kerja dua pihak, sememangnya kita kena jagalah relationship ni. Sebahagian besar daripada pelakon yang terlibat dalam drama tu pelakon teater. Yang mana yang seniornya pelakon ni dah faham sangat apa kemampuan kamera dan ruang border sempadan sampai mana yang mereka boleh bergerak. Macam teater dia atas satu stage yang boleh berlega keseluruhan stage tu. Kita tahu kalau kata pelakon daripada pentas teater ke TV ni, range lakonannya berbeza, mediumnya berbeza. Tapi at the end, lakonan adalah lakonan. Sedar diri, sedar ruang. Okey, pada masa yang sama, konsistensi. Sebab kalau kata teater dia sebabak, sekali jalan. Kalau kata syuting di layar ni, bekerja di layar lain, berbeza. Setiap shot akan berulang benda yang sama. Sebab setiap shot berbeza saiz. Tapi movementnya tetap sama. So benda tu kita kena jaga. Babak CU close up muka, rakaman untuk muka saja, maknanya body gesture kena kurangkan sikit. Perwatakan kena tekankan dekat muka saja. Lakonan hanya di muka. Yang tak perlu banyak pergerakan. Bila banyak bergerak, dia akan terkeluar daripada frame, maknanya daripada komposisi yang nak dirakamkan. Itu yang semua pelakon lah kena ada knowledge, tahu sikit, serba sikit tentang kemampuan kamera tu. Pada pendapat saya, unit drama TV RTM sememangnya banyak menghasilkan karya yang bagus. Dan boleh kata di luar kotak juga, lari daripada norma-norma kebiasaan telemovie di negara kita lah. Banyak idea yang fresh juga, lain. Dan kalau boleh banyakkan lagi cerita-cerita yang macam ni, yang mengangkat cerita-cerita masyarakat kecil yang kita tak tahu, yang contohnya di politik dalaman di Kuala Sepetang, Kilang Arang yang macam ni, kita tak tahu. Kalau boleh banyakkan lagi. Tapi percayalah, yang kita kena percaya yang orang-orang kita sekarang ni dah mula meneroka, dia mula mencari plot-plot cerita yang keluar daripada kebiasaan. Dia sama macam new normal lah. Salah satu contoh ni drama telefilm Nisa. Kita akan lebih memikirkan kualiti bahan, jalan cerita, kualiti cerita, konten isi yang lebih baik, lebih bermanfaat lah daripada yang telah sudah lah. Gunting kalah dengan batu. Batu kalah dengan kertas. Kertas kalah dengan gunting. Kaya ke, hebat ke, bijak ke, akan kalah dengan lawan sabar.